A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton FB Live, Harakah Daily, TV Mas, Radio Hijau FM, YouTube Harakah, tak kira di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hari ini bersama saya Bazli Bakar sebagai perantara dalam bicara Harakah siri yang ke-6 tahun 2020. Pada malam ini 18 November 2020, hari Rabu bersamaan 2 Rabiul Akhir 1442 Hijrah. Kalau sebelum ini kita bersama dengan Dr. Zuhdi, Setiausaha Politik, kepada Datuk Seri Ustaz Tuan Ibrahim Tuan Man, Kementerian Alam Sekitar dan Air, dengan tajuk belanjawan antara ekonomi dan rakyat. Tapi pada malam ini kita bawakan 2 orang ahli panel yang sememangnya pakar dalam bidang masing-masing, dan insya-Allah kita akan mendengar kupasan daripada ahli panel 2 orang yang hebat ini, insya-Allah. Tuan-tuan, saya akan perkenalkan ahli panel yang pertama. Yang berhormat Senator Asma bin Hussein, orang Kelantan. Kalau apa ni nak type ataupun nak bagi komen dalam Kelantan, insya-Allah saya boleh tolong bacakan, insya-Allah. Berlatar belakangkan undang-undang. Dalam ni kita boleh tengok macam mana dia mengupas belanjawan dari sudut undang-undang. Ahli Dewan Negara bermula Julai 2018 sehingga kini, alhamdulillah, pensyarah undang-undang yang berhormat Syariah Undang-Undang. Syariah Undang-Undang. Dan sebelah kanan saya, seorang yang kalau di universiti memang orang kenal dia. Yang berbahagia, Prof. Madya Dr. Anwar Shah bin Bali Muhammad, pensyarah ekonomi di Fakulti Ekonomi dan Pengurusan di salah sebuah universiti terkenal di tanah air. 21 tahun dalam bidang ekonomi dan selayaknya dipanggil pakar. Dan lebih 50 jurnal dan juga tesis atau mungkin publikasi yang telah dihasilkan oleh beliau. Alhamdulillah, kita dapat 2 orang yang hebat pada malam ini. Tapi sebelum kita pergi kepada soalan-soalannya, saya nak bertanyakan kepada kedua-dua sebagai mukaddimah ataupun pemanas badan. Soalan dengan jawapan ya, tidak atau mungkin saja. Ni Prof biasa main kuis, pop kuis. Prof dia biasa pop kuis, jadi tak risau sangat. Jadi soalannya, apakah benar belanjawan 2021 ini adalah untuk rakyat seluruhnya ataupun sebahagian rakyat sahaja? Silakan YB Senator. Benar. Sini. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena jawab 3 patah je lah. Satu patah je. Satu patah saja. Banyak dah tu. Benar. Benar. Tetapi ada pendetailan. Itu pensyarah jawab macam tu. Silakan Prof. Okey, Cik Fazli, saya melihat, saya ambil ringkas je. So benar, tetapi kita perlukan penambahbaikan di situ. Benar dan memerlukan penambahbaikan. Baik. Kita akan terus kepada soalan yang pertama. Tadi soalan pemanas badan. Jadi soalan pertama ni sebenarnya dia berkait rapat dengan negeri, yang mana YB Senator datang. Apakah perkembangan terkini? YB Asma sebagai ahli Dewan Negara dan mewakili DUN Kelantan, apa yang boleh kita relatekan belanjawan 2021 peringkat pusat dan di peringkat negeri? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya segani tuan moderator pada malam ini dan juga yang saya raikan rakan panelis pakar dalam bidang ekonomi. Saya ni sebenarnya bukan pakar dalam bidang ekonomi, tapi hari ini digandengkan dengan pakar ekonomi. Bila menjawab berkaitan dengan perkembangan di Dewan Negara, sebenarnya ramai orang mengatakan kepada saya, dia kata macam ni, oleh kerana itu bila di Dewan Negara, semestinya dalam perbahasan kita akan bangkitkan isu negeri dari semasa ke semasa. Sebab itu kalau dalam perbahasan yang lepas, walaupun saya ni bergelar daripada kerajaan, kita akan membangkitkan projek-projek utama untuk kepentingan rakyat dan negeri Kelantan. Sebab itu saya ada berbahas tentang pembahagian kuasa. Contohnya macam mana pengagihan kewangan antara negeri dan persekutuan. Walhal saya ini ketika itu adalah di pihak kerajaan. Dia kata kenapa tak bincang? Tak, itu adalah kuasa negeri. Jadi kalau misalnya rakyat di luar sana memahami fungsi Dewan Negara, Dewan Negara ni dia membawa kuasa negeri. Walaupun mungkin tidak ada kuasa di Dewan Rakyat, tetapi dalam negeri kita boleh menyatakan hasrat rakyat, wakil negeri, supaya suara negeri itu dapat diangkat dan didengar di peringkat persekutuan. Sebab itu kita akan fight lah untuk projek-projek besar. Macam baru ni saya akan fight untuk projek Nenggiri contohnya. Kan, sebab apa? Untuk tempatan banjir contohnya, kita akan fight habis-habisan sama ada kita ni kerajaan bersama ataupun tidak. Itu saja lebih kurang. Wallahualam. Alhamdulillah. Jadi kita dah kenal bagaimana kerjanya senator untuk bawa daripada Dun Kelantan pergi ke pusat. Kerajaan ke pembangkang ke, dia membawa hasrat rakyat negeri yang dibawanya. Jadi mungkin kalau Prof Madya Dr. Anwar, bagaimana pula kalau kita tengok dalam perkembangan terkini berkenaan dengan sesi pembelajaran kampus secara online, mungkin kita nak kaitkan dengan bajet, macam mana kita nak teruskan pada teman-teman. Okey, terima kasih Sobat Bazli sebagai moderator pada hari ini, yang saya hormati Yang Berhormat Senator, dan juga dalam konteks teknologi ini Sobat Badri, kalau kita dapati bahawa apa yang berlaku pada ketika inilah pengajaran secara online. Mahu atau tidak mahu, suka atau tidak suka, kita perlu adopt ataupun embrace teknologi. Kita gunakan teknologi itu. Lebih-lebih lagi pada ketika ini kita dapati bahawa keperluannya semakin mendesak sebenarnya, dan juga ini satu-satu norma baru tuan moderator kita ni, yang pengajaran secara online. Hari ini pun kita ada banyak sesi-sesi secara online yang telah dilaksanakan, sesuatu yang belum terjadi sebelum ini YB Senator pun pernah menyiarah sebelum ini, kebanyakannya kelas secara face to face, tapi kita pada kali ini berhadapan dengan satu keadaan yang agak berbeza, iaitu kelas secara online. Dan saya sudah hampir 2 semester melaksanakan kelas secara online. Namun tuan moderator, macam saya sebut tadi, dalam kelas pun saya sebut selalu bahawa kita tidak boleh berlawan dengan teknologi. Sekiranya kita tidak boleh lawan dengan teknologi, kita perlu jadikan teknologi itu kawan kita. Sebab teknologi ini merupakan perkara yang penting, yang boleh menjadi tsunami kepada kita kalau kita tidak gunakan teknologi. Saya suka guna perkataan tsunami pasal apa? Sebab dalam bajet ni juga betapa pentingnya, kalau kita tengok nanti intipati bajet yang saya akan jelaskan sebentar tadi, bahawa kerajaan memberikan pengkhususan kepada digital ekonomi. Kenapa dia begitu penting? Saya bagi satu contoh, mungkin angka yang saya bagi agak sedikit mengejutkan, tapi angka terkini sales penjualan Alibaba pada 11 hari bulan 11 2020 adalah 74.1 bilion US dollar. Kalau kita tukar kepada ringgit Malaysia, 303 bilion ringgit Malaysia, Alibaba boleh dapat dalam masa 24 jam, dalam keadaan bajet negara kita belanjawan pada 2021, seluruh Malaysia daripada Sabah, daripada Perlis sampai ke Sabah, 32 juta rakyat Malaysia,
322.5 bilion. Dah dekat satu hari bajet daripada yang keuntungan ataupun sales daripada Alibaba tu. Kalau campur 12 bulan depan, saya rasa jauh lebih tinggi daripada bajet negara kita. Yang itu saya nak bagi emphasize atau penekanan kat situ betapa ia bukan berlaku tahun ni. Kalau saya ambil 1 tahun lepas, bajet negara kita adalah 297 bilion. Alibaba sales dia pada 11/11/2019 dengan 12/12/2019 almost double daripada bajet negara kita. Bayangkan, mana 24 jam yang berlaku tu, itulah dia teknologi sebenarnya memainkan peranan. Mereka ada 40 juta user pengguna dan juga 400,000 penjual dalam keadaan mereka tidak berjumpa. So itulah penting teknologi dan pengajaran bersama tadi. Penting guna teknologi sekarang ni. Terima kasih. Kepentingan teknologi dalam kita membahaskan belanjawan juga kita menggunakan teknologi. Jadi sebelum kita meneruskan soalan-soalan yang seterusnya, saya mohon tuan-tuan yang menonton pada malam ini untuk terus share, like dan tinggalkan komen tuan-tuan supaya kita boleh dapat fresh input daripada kedua-dua ahli panel. Seterusnya soalan yang ketiga saya tujukan kepada YB Asma. Bolehkah mungkin YB nak ceritakan sedikit sebanyak dengan keadaan dan perancangan terkini Kerajaan Negeri Kelantan terutamanya dalam mendepani pandemik COVID-19 yang pastinya menjejaskan ekonomi serta kebajikan rakyat. Silakan YB. Okey. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Bila bercakap tentang belanjawan 2021 bagi negeri Kelantan, memang kita tak boleh larilah daripada pandemik yang menimpa kita, iaitu berkaitan dengan COVID-19 lah. Sebab tu kita tengok dalam persidangan yang berlaku baru ni, iaitu penggal ketiga baru ni, Sidandung Kelantan, kita tengok memang ada satu peruntukan pembangunan khas untuk COVID itu sendiri. Sebanyak 40 juta diperuntukkan daripada keseluruhannya adalah 479.29 juta lah. Di mana peruntukan ni kalau tengok dia fokus kepada persediaan menghadapi COVID pada masa akan datang. Pada 2021 tu sendiri. Sebab kita fahamlah COVID ini dia menjejaskan mata pencarian rakyat dan menjejaskan juga ekonomi itu sendirilah secara keseluruhan ekonomi negeri. Sebab itu Kelantan kita fokuslah terutamanya kepada sektor-sektor yang tidak mendapat kita kata limpahan daripada persekutuan. Seperti kita kata sektor perkhidmatan, sektor kesihatan, digital tadi disebutkan. Sebab kita memerlukan suntikan juga daripada dalam negeri, juga sektor pertanian, sektor pembuatan dan yang paling penting saya rasa di Kelantan sekarang yang kita kena fokus juga adalah sektor pelancongan domestik lah. Sebab sekarang dengan keadaan suasana semasa, bagaimana kita nak menghidupkan ekonomi rakyat, antaranya suntikan terhadap pelancongan domestik juga sangat diperlukan lah. Sebab itu kerajaan memperuntukkan dana khas untuk COVID-19 ini sendiri. Dan kalau khusus untuk wanita, kita tengok memang sejak daripada berlakunya pandemik COVID-19 ni, negeri Kelantan sendiri telah memberi manfaat bantuan dan program khusus untuk wanita. Kalau tengok setakat ini sebanyak 12,446 wanita dalam pelbagai sektor yang telah mendapat manfaat. Antaranya kita tengok memang kita memberi suntikan khas dana untuk usahawan wanita. Sebab kita faham kadang-kadang dana ni dia ada macam-macam disediakan oleh pihak kerajaan, tetapi oleh kerana literasi kewangan di pihak wanita ni untuk mencapai bantuan-bantuan dan sebagainya, kita kata sukar sikit berbanding dengan lelaki. Oleh itu memang kena ada satu kuota khas untuk wanita. Selain daripada itu, kita mengadakan juga sistem sokongan untuk pekerja rendah. Dan di Kelantan ni kita ada juga kita panggil bantuan khas untuk suri rumah yang kita panggil suri cakna. Sebenarnya sejak daripada zaman almarhum Tok Guru ni Abdul Aziz sendiri, memang hasrat Tok Guru adalah untuk memberi bayaran kalau boleh kepada suri rumah. Sebab itu kami di Kelantan cuba merealisasikan hasrat sedaya mungkin untuk mengangkat suri rumah. Sebab tu di Kelantan ni kita ada hari kita meraihkan suri rumah dan sebagainya. Sebab tu dalam pandemik COVID-19 ni pun kita bagi suri cakna. Dan juga kita ada juga bantuan khas untuk MPWP, Kepimpinan Kelantan. Buat pengetahuan Prof Madia, di Kelantan kita ada kepimpinan wanita daripada peringkat atas sampai bawah. Sebab itu negeri Kelantan ni kalau senatorship ni memang khusus kerusi untuk muslimat atau wanita. Sebelum ni 2 lah. Tapi bila kita dapat bertanding jadi 1. Dan di peringkat parlimen kita ada Majlis Perundingan Wanita Parlimen
Ini kita pioneer di Malaysia, kemudian baru diikuti. Lepas tu kalau di peringkat bawah kita ada Tok Penghulu Wanita. Selama 70 lebih. Sebab apa kita wujudkan Tok Penghulu Wanita? Kerana contohnya dalam isu COVID sekarang, bila wanita memerlukan bantuan, tekanan perasaan, psikologi dan sebagainya, untuk mereka pergi bertemu dengan Tok Penghulu lelaki ni, satu masalah kita nak cerita pada orang lelaki, kita ni masalah lain. Akhirnya di Kelantan kita wujudkan penghulu wanita sejak sekian lama. Jadi mereka ini juga mendapat bantuan khas daripada kerajaan negeri. Dan seterusnya kita ada skim Halimatus Sa'diah pun turut dapat limpahan juga untuk sokongan ketika musim COVID. Apa dia skim Halimatus Sa'diah? Di Kelantan kita latih pengasuh-pengasuh wanita, tetapi kita brandingkan dia dengan Halimatus Sa'diah. Sebab kita faham keperluan sistem sokongan untuk wanita pada hari inilah. So maknanya dari segi wanita ni sendiri, kita banyak menghabiskan belanja tu untuk memastikan yang wanita ini dapat menjalani kehidupan ketika COVID dan sekurang-kurangnya dapat membantu mereka agar hidup tu sejahtera. Itu wallahu a'lam bisawab. Itu lebih kuranglah. Tapi mungkin saya tambah sikit. Dalam masa yang sama, Kelantan ni kita ada cabaran yang lebih besar lah mungkin daripada negeri-negeri yang lain. Kenapa? Ketika musim bulan 11, 12 hingga bulan Mac, biasanya kita akan menghadapi banjir besar. Dan sekarang peruntukan kita juga, kita dalam proses bersiap siaga untuk bekalan banjir, pusat perpindahan sementara. Dan untuk tahun ni kita kena tambah 45 buah lagi. Kita standby pusat perpindahan sementara. Sebab apa? Sebab untuk tahun ni kita memang nasihat betul-betul kepada rakyat di Kelantan supaya jangan panik, sebab sekarang banjir dalam norma baru. Pusat pemindahan pun kena swab test dan sebagainya. Sebab itu kita kena buat tambahan. Dan ini of course akan meningkatkan perbelanjaan di peringkat negeri itu juga. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, cakna kerajaan negeri Kelantan, cakna juga daripada kerajaan pusat untuk kita sama-sama membangunkan negeri Kelantan. Dan saya masih ingat 2014 banjir yang cukup banyak menjadi trauma kepada sahabat-sahabat kita di Kelantan. Tetapi alhamdulillah mereka mampu bangkit dan bangun untuk meneruskan agenda ekonomi, agenda keluarga masing-masing. Dan saya sangat tertarik apabila disebut berkenaan dengan memprofesikan babysitter tadi. Satu benda yang kita kata yang benda baru yang mungkin kita boleh laksanakan di seluruh Malaysia. Sebagai pengait penoreh getah, mungkin kita memprofesikan penoreh getah, pengait buah kelapa sawit memprofesikan pengait buah kelapa sawit. Dan sekarang ni kita ada profession jaga anak-anak. Ini memang luar biasa. Jadi soalan yang keempat untuk Prof, mungkin ulasan secara umum berkenaan dengan bajet 2021 khususnya daripada sudut pakar ekonomi. Yang ni mungkin saya bagi panjang. Silakan Prof. Okey, terima kasih tuan moderator kita. Dan tentu sekali kalau saya boleh soroti semula YB apa yang berlaku serentetan daripada pembentangan belanjawan ini, kita perlu lihat juga dalam konteks belanjawan sebelum ni. Ini merupakan belanjawan yang dibentangkan oleh kerajaan ketiga dalam sejarah negara kita. Kerajaan pertama adalah Perikatan dan Barisan Nasional. Dan kedua adalah Kerajaan Pakatan Harapan, dua bajet iaitu 2019 dan 2020. Lalu yang ketiga ni adalah Kerajaan Perikatan Nasional iaitu pada 2021. Perkara pertama adalah kita perlu lihat bahawa masing-masing bajet ni tak kira mana kerajaan pun mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing daripada sebelum ini sampai ke hari ini. Dan satu perkara penting yang saya boleh kongsi di sini adalah pengarah belanjawan negara yang untuk pembentangan bajet 2021 ni adalah pengarah yang sama pada belanjawan pada 2019 dengan 2020, adalah pengarah belanjawan negara yang sama pada pembentangan oleh kerajaan Pakatan Harapan, adalah orang yang sama yang menjadi pengarah pada pembentangan untuk bajet kali ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, tentu sekali bajet kali ini adalah bajet yang amat kritikal sebenarnya, sebab kita berhadapan dengan pelbagai krisis ekonomi, krisis kesihatan dan juga krisis politik, menuntut kepada satu bajet yang tinggi sebenarnya, iaitu 322
bilion ringgit. Satu angka yang begitu besar dalam sejarah negara kita. Dan kalau kita bahagikan antara bajet pengurusan dan juga bajet pembangunan, dua-dua angkanya tinggi, iaitu 236.5 bilion untuk mengurus dan juga untuk pembangunan 69 bilion. Apakah tujuan bajet ini dengan pembelanjaan begitu besar ini? Adalah pertama sekali, penting untuk memastikan bahawa KDNK negara kita berada dalam tahap yang baik. Pada ketika ini ataupun pada suku tahun kedua tahun ini, KDNK kita antara yang terburuk dalam sejarah, iaitu negatif 17.1. Dan pada ketika suku tahun ketiga ini kita dapati ada improvement, masih lagi negatif 2.7, tapi berlaku peningkatan dekat situ. Tapi kita boleh jangkakan bahawa KDNK negara pada suku tahun keempat ini berkemungkinan menurun semula sebab berlakunya PKPB itu sendiri. Sebab apa KDNK negara pada suku tahun 3 bagus? Sebab masa tu telah ada aktiviti-aktiviti seperti biasa. Lalu kita kembali semula ke PKPB di kebanyakan negeri-negeri yang membantu dalam KDNK negara yang besar, iaitu contohnya Selangor dan juga Sabah itu sendiri. Maka berlaku dari situ kemungkinan KDNK negara yang akan berkurangan. Sebab apa saya kata KDNK negara ini penting? Sebab bajet ini membantu untuk meningkatkan KDNK negara dalam keadaan bahawa pada ketika KDNK negara meningkat, maka kerajaan boleh menyalurkan lebih banyak bantuan cash apa dipanggil cash transfer program. Okey, kalau kita ambil kira bajet tahun ini, kalau kita ambil kira bajet tahun ini, kalau kita lihat bantuan prihatin rakyat BPR itu sendiri, kerajaan telah memperuntukkan 6.5 bilion ringgit untuk membantu B40 dan juga M40. Dan juga kenapa pentingnya cash transfer ni? Sebab pada ketika ini tuan moderator kita dapati bahawa rakyat kita dalam kesusahan sebenarnya. Sebab sebagai rakyat mereka tidak mahu melihat angka-angka ni, angka KDNK, angka pengangguran, sebab kebanyakan angka-angka pada ketika ini tidak memihak kepada kita. Kalau saya boleh kongsi di sini beberapa angka sebenarnya. Okey, kadar pengangguran 4.7%, antara tertinggi dalam sejarah negara kita. Dividen Petronas kepada kerajaan 2019 adalah 54 bilion, sekarang ni tinggal 34 bilion, merosot 20 bilion. Okey, kemudian kutipan cukai YB. Sebelum ini kutipan cukai kita adalah 147 bilion ringgit. Sekarang ni walaupun sasarannya 154 bilion, cuma dijangkakan bahawa yang boleh dicapai adalah 100 bilion saja. Mana berlaku kemerosotan 54 bilion di situ. Harga minyak juga, sebab kita punya income datang daripada minyak, juga merosot dekat sini. So menunjukkan semua hasil ini menunjukkan kemerosotan yang agak ketara. Berlaku dari situ bila mana pembelanjaan tu perlu ditingkatkan pinjaman tu sendiri. Kalau kita boleh soroti semula data di sini, pinjaman dan juga penggunaan aset kerajaan kita meningkat daripada sebelum ni 17.7 kepada 26.5%, menunjukkan pinjaman tu meningkat. Cuma tinggal lagi, kalau pinjaman tu meningkat tapi ianya memberikan cash transfer program lebih kepada rakyat, contohnya apa yang kerajaan buat tentang bantuan kebajikan bulanan. Ada banyak bantuan yang diperkenalkan bulanan, contohnya bantuan OKU, bantuan penjagaan OKU, penyakit kronik, warga emas dan sebagainya. Selain daripada bantuan prihatin rakyat itu sendiri dan juga subsidi bantuan kepada petani, peladang dan nelayan itu sendiri bagi meningkatkan kewangan masing-masing untuk berbelanja. Cuma tinggal lagi sekarang ni isu-isu yang besar juga adalah rakyat pada ketika ni memang rasa masih lagi memerlukan pendapatan ataupun cash tu sendiri, cash tu. Sebab itulah kalau kita dapati kebanyakan netizen juga mencadangkan agar pengeluaran KWSP itu ataupun akaun 1 itu dilaksanakan. Saya pun ada buat sedikit penulisan di sini yang saya lihat bagaimana kerajaan boleh melihat isu ni. Sebenarnya sebagaimana saya sebut tadi, setiap bajet ada kekuatan dan kelemahan masing-masing. Cuma di sini ada isu-isu yang dibangkitkan oleh rakyat yang kita boleh ambil pertimbangan, dan saya percaya ahli parlimen pun juga pada ketika ini sedang bersidang berbahas tentang isu-isu ini juga. Iaitu ada 3-4 isu yang boleh difikirkan oleh kerajaan itu sendiri. Contohnya pengeluaran KWSP. Kalau saya boleh soroti semula apa yang berlaku semasa pembentangan, saya boleh soroti semua apa yang berlaku sebelum daripada bajet, semasa bajet dan juga selepas bajet ni. Kalau kita lihat dari semasa sebelum daripada bajet ni, kerajaan telah mengumumkan kadar caruman dikurangkan daripada 11% kepada 7%. Yang kedua adalah pengeluaran akaun 2 itu sendiri, RM500 selama 12 bulan, maksimum RM6,000. Itu sebelum bajet. Semasa bajet, kerajaan membenarkan untuk pengeluaran akaun 1 12 bulan RM500, total RM6,000.
Dan kerajaan juga membenarkan untuk mengeluarkan simpanan akaun 2 KWSP itu untuk membeli produk insurans dan takaful hayat. So, saya bagi satu kaedah bagaimana KWSP akaun 1 dan akaun 2 ni. Akaun 1 ni dan akaun 2 ni ada carumannya melibatkan caruman pekerja dan juga caruman daripada majikan. Caruman pekerja sebelum ni 11%, tahun ni dikurangkan 7%, dan tahun depan kerajaan telah meletakkan 9%. So daripada 11 jadi 9. Dan juga caruman daripada majikan itu sendiri adalah 12 ke 13%. So 70% masuk ke akaun 1, 30% masuk ke akaun 2. Cuma akaun 1 ni Tuan Moderator sepatutnya dikeluarkan pada ketika persaraan ataupun pada umur telah mencapai 55 tahun. Dan akaun 2 tu boleh dikeluarkan selepas mencecah 50 tahun, ataupun kalau kita nak beli rumah kali pertama, ataupun nak bayar baki perumahan, ataupun ada masalah kesihatan, ataupun menunaikan haji dan sebagainya lah, investment sebagainya. Cuma sekarang ni keadaannya luar biasa sebenarnya. Kalau kita lihat netizen memberikan komentar mereka dan juga pandangan mereka bahawa terdapat keperluan untuk mengeluarkan akaun 1. Dan beberapa hari lepas kerajaan juga telah mengumumkan, ataupun KWSP lebih spesifik telah mengumumkan satu skim dimanakan iSinar. Okey, iSinar ni di mana dia memberikan kelonggaran kepada rakyat Malaysia untuk mengeluarkan akaun 1, dan dia bergantung kepada berapa baki di situ. Kalau bakinya kurang daripada 90,000, maka ada kiraan dia. Dan bakinya lebih daripada 90,000 ada kiraan dia. Contohnya baki kurang daripada 90,000, maksimum boleh keluar 9,000, dan juga pengeluaran pertama 4,000, pengeluaran bulanan 1,000. Jadi pengeluaran bulanan 1,000, pengeluaran pertama 4,000, dan total maksimum 9,000. Kalau lebih daripada 90,000, maka pengeluaran pertama 10,000, pengeluaran bulanan 10,000 sehingga mencapai 60,000. Cuma tinggal lagi kalau kita soroti ini, ada 3 pihak yang terlibat di dalam kelayakan, iaitu mereka yang hilang kerja, cuti tanpa gaji dan pendapatan terjejas. Cuba kita dapati bahawa ada juga kelompok-kelompok yang tidak termasuk dalam kategori ini. Sebab pada ketika bajet ni dirangka, maka ada sebahagian mungkin tercicir, dan cuba kerajaan ataupun KWSP cuba memasukkan mana-mana pihak yang tercicir. Namun masih lagi kita dapati ada juga pihak-pihak yang tercicir yang memerlukan bantuan tambahan. Contohnya, saya bagi satu contoh, kalau isunya kalau isteri yang ada KWSP, suami yang berhadapan dengan masalah, dan suami tidak layak dan isteri cuba nak keluar, isteri pun tak boleh nak keluar duit tu sebab masing-masing tak mampu nak keluarkan duit tu. Berlaku dan apa yang berlaku di mana dua-dua tak boleh nak buat. Satu sebab tak memenuhi kriteria ni, satu lagi tak memenuhi kriteria ni. Jadi dekat situ yang penting untuk kerajaan melihat, dan saya fikir kerajaan boleh mempertimbangkan untuk mengeluarkan 10,000 tu secara one off. Dan juga kalau saya lihat di sini, kalau ada yang aktif di dalam KWSP sekitar 7 juta pencarum. Katakan 5 juta yang keluarkan, kata darab dengan 10,000 sekitar 50 bilion ringgit. So saya rasa itu boleh dipertimbangkan. Sebab bila kita tengok setiap hari bila rakyat berkata benda yang sama, maknanya ada keperluan yang mendesak. Bila orang tu memberitahu kita banyak kali nak keperluan tu ada, maka situ ada satu macam perkara yang perlu dilihat oleh kerajaan bahawa terdapat keperluan untuk mengeluarkan pengeluaran khusus yang boleh dipertimbangkan. Prof, mungkin kalau kita boleh tengok dari sudut apa yang YB Fadli Syahri ketengahkan baru-baru ini, supaya KWSP ini kita tidak bincangkan di dalam bentuk bajet. Sebab KWSP ini adalah wang rakyat yang sebenarnya boleh kerajaan putuskan ataupun KWSP putuskan sendiri ke mana dan di mana dan bila dia nak keluarkan. Betul. Kalau mungkin kita tak perlu kalau kita kata menganggap ini sebagai satu bajet daripada kantung kerajaan, mungkin Prof boleh huraikan. Boleh. Kalau kita lihat apa yang berlaku, ada 4 pakej rancangan ekonomi sebelum pembentangan bajet. Ada 4 yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Bukan 1, bukan 2, 4. Pertama, pakej prihatin. Yang kedua, pakej prihatin khas PKS. Yang ketiga, penjana. Yang keempat, kita prihatin. So dia tidak semestinya berada di dalam bajet itu sendiri. Cuma tinggal lagi sekarang ni sebab semasa perbahasan ada berlaku proses cadangan dan sebagainya. Dan sebab yang dekat situlah berlaku yang saya sebut tadi itu, bahawa kemungkinan kerajaan boleh melihat kalau boleh mempertimbangkan dari segi sekiranya terdapat keperluan untuk pengeluaran itu, bukan saja dalam bajet ni, bahkan selepas bajet itu sendiri. Sebab apa yang saya nampak di sini adalah bajet ni sebenarnya adalah nak melihat kepada
suku tahun pertama dan kedua 2021. Dan juga kalau sekiranya KDNK negara meningkat dan juga sekiranya pengangguran berkurangan, maka dekat situ pendapatan negara boleh meningkat. Dan saya mengharapkan bahawa dengan ada lagi satu cash transfer yang akan dilaksanakan tahun depan, mungkin suku tahun kedua, sebab cash transfer ni kos dia melibatkan 6.5 bilion ringgit. Tentu sekali kerajaan boleh memikirkan untuk memberikan. Sebab 2021 ni dia proses pemulihan. Dia bukan pulih sepenuhnya. Dia perlukan beberapa tahun lagi untuk pulih sepenuhnya. Jadi 2021 ni ada pentingnya juga sebab ada suntikan di situ untuk memberikan cash lagi tambahan kepada rakyat sebagaimana yang berlaku pada tahun ini dan lebih daripada sekali cash transfer. Dia boleh dilaksanakan tahun depan, terutamanya pada selepas antara suku pertama dan suku kedua untuk memberikan cash transfer. Sebab Tuan Moderator, sebab rakyat memerlukan cash sekarang dan juga kena ingat satu lagi, sebab saya faham kenapa rakyat perlukan cash. Lagi sebulan dua ni akan masuk sekolah. Bayangkan untuk masuk ke yuran tadika sekarang pun lagi tinggi sekarang daripada yuran tadika pun 1,000 lebih. 1,000 lebih. Kalau 3 orang anak ada 3-4 ribu. Jadi kat situ yang kita faham mereka memerlukan sebenarnya. Betul. Jadi terima kasih Prof, tuntas dan padat apa yang telah dihuraikan. Ya, seperti mana yang dimaklumkan sebelum ini, KWSP bukan daripada dalam bajet, tetapi kita boleh menyuarakan hasrat kita untuk kita ketengahkan apa yang kehendak kita. Apapun kita akan kembali kepada bajet. Apa yang kita harus bahaskan dalam bajet. Okey, baik. YB Senator Asma, ini berkenaan dengan implikasi. Kalau kita tengok, ada kata lulus, tak lulus, lulus, tak lulus. Kalau tak lulus, apa implikasi dia kepada rakyat, kepada ekonomi negara dan mungkin kepada keseluruhannya? Falyatafaddal. Berbalik kepada soalan berkaitan dengan kelulusan bajet ni, sebenarnya kita tengok kelulusan sangat penting lah dalam peringkat perbahasan di Parlimen sebab dia memastikan dalam bulan 12, bulan 1 kita dah boleh keluarkan duit untuk dibelanjakan namun begitu rakyat kena faham juga dalam proses perbahasan ni kita sebagai wakil rakyat memang kena menyatakan hasrat rakyat. Sebab itu saya menganggap pada masa sekarang kita tengok cara pemerintahan kita tidak sama dengan suatu ketika dulu. Ketika dulu cara kita memerintah adalah daripada top to bottom. Betul tak? Tapi sekarang kebanyakan kita tengok sudah berlaku peralihan kerana perubahan teknologi dan globalisasi tadi, di mana berlakunya kita nampak sistem pemerintahan sudah bermula daripada bottom to top lah. Sebab itu kita nampak sekiranya berlakulah ketidaklulusan bajet memang sangat bahayalah bagi kerajaan itu sendiri kerana untuk kita proses kewangan dan sebagainya lah. Sebab itu nak tak nak kita kena berusaha lah sedaya yang boleh untuk memastikan yang bajet ini harus diluluskan dan rakyat dan juga negara boleh menjalani proses pemulihan ekonomi. Sebab kita faham ketika PKP hari itu memang kita mengalami ekonomi yang agak teruk. Saya tak reti nak guna bahasa ekonomi. Tetapi kerana apa? Kerana proses ekonomi ini tidak bergerak dengan sepatutnya. Tetapi kali ini kita nampak ia sudah bermula dengan lebih baik, walaupun mungkin kalau kita bagi tahu angka rakyat tak boleh nak terima sebab mereka nampak yang real story. Betul tak? Kami tengah susah, kami tengah tak ada duit. Tapi dari segi keseluruhan kita sudah mula menampakkan sesuatu yang lebih baik kerana ketika musim PKPB ni ekonomi ni masih sedang mula bergerak lah. Sebab itu nak tak nak kita perlukan sokongan daripada semua ahli parlimen untuk bersetuju dengan bajet ini dan kemudiannya suara tu tak ada masalah. Seperti masa kata isu Kabinet SP, sekiranya kita perlu perubahan pada masa akan datang demi keperluan rakyat, boleh dibuat perubahan dan adjustment. Itu tak ada masalah. Kerana yang paling penting kita nak angka itu diluluskan dan rakyat boleh bergerak, kerajaan boleh bergerak seperti biasa. Dan kita nak supaya jangan juga isu ini dipolitikkan. Yang paling penting sekarang adalah apa dia? Kehendak rakyat, keperluan rakyat dan untuk menggerakkan negara. Tetapi kalau isu ini dipolitikkan, kita bimbang harga diri rakyat dan nyawa rakyat itulah yang akan tergadai. Okey. Macam mana keadaan sekalipun, bajet ataupun belanjawan 2021 mesti diluluskan. Siapa yang mengangkat tangan untuk tidak diluluskan adalah pengkhianat rakyat. Boleh ambil tag tu. Jadi soalan yang sama saya nak tujukan kepada Prof Madya.
Jadi mungkin dari sudut pandang ekonomi, bagaimana kalaulah berlakunya usul tidak diluluskan bajet ini? Silakan. Okey, Tuan Moderator, kalau saya lihat apa yang dibuat pada ketika ini berlaku konsultansi tu. Ada berlaku runding cara antara kerajaan dan juga pembangkang tu juga, ahli-ahli parlimen menyuarakan pandangan masing-masing. Sebelum ini mungkin sebelum ni belum terjadi konsultasi itu berlaku. Pada ketika ni berlaku konsultasi, memang kita fahamlah keadaan di situ bahawa kerusi parlimen yang berada dalam kerajaan sekarang ni agak tipis 113 kan, perlukan lebih banyak konsultasi dengan semua pihak di situ. Dan juga kalau kita dapati apa yang berlaku pada ketika ini, bahawa terdapat satu inisiatif yang dicadangkan selepas daripada bajet seperti ini ICNR, dan saya menjangkakan kurang lebih daripada seminggu lebih ini sebelum bajet ni diundi ataupun sebelum penggulungan oleh Menteri Kewangan tu, saya menjangkakan bahawa Menteri Kewangan akan memberikan beberapa lagi insentif tambahan. Khususnya saya sebut tadi 3 perkara tadi, KWSP, moratorium sendiri. Sebab macam ni, sebab moratorium ni dia sekarang ni hanya fokus kepada B40, dan juga M40 dia melihat kepada situational base, keadaan tertentu. Tapi beri penting juga untuk kita lihat kebanyakan rakyat ni dia bukan sengaja tak nak bayar hutang sebenarnya. Kalau sebolehnya mereka memang nak bayar hutang, cuma tinggal lagi kemampuan untuk bayar. Di manakah keutamaan, keperluan nak ke sekolah atau nak membayar hutang? Pada ketika itu berlakulah keperluan untuk meletakkan moratorium. Dan saya boleh berharap juga contohnya sektor perbankan, sekiranya dilihat bahawa ada yang M40 yang lewat membayar, mereka terus boleh menghubungi peminjam ni, bagi tahu dan tanya khabar, tanya ada masalah ke tak. Sekarang mereka dah tahu ada masalah kekangan, teruslah bagi moratorium tu. Sebab kita pun tidak mahu disebabkan oleh keadaan ni maka berlakulah peminjam yang disenarai hitam dan sebagainya. Sebab bukanlah sebab mereka tidak bayar, keadaan tu tidak menentu. Cuma bajet ni kalau sebolehnya lepas ambil kira semua pertimbangan ni, pada pandangan saya sepatutnya bajet ni boleh diluluskan. Dan juga perlu penting untuk saya sebut tadilah berlaku konsultasi, dan saya jangkakan akan berlaku yang perubahan sedikit, penambahbaikan daripada bajet tu untuk kepentingan rakyat. Yang keduanya yang saya boleh share di sini, satu yang perkara penting tentang bajet pembangunan tadi. Ada yang mengatakan bajet pembangunan ni mungkin kurang penting sebab pada ketika ni perkara yang perlu dikhususkan adalah berkaitan bajet pengurusan. Tapi sebenarnya bajet pembangunan ni dah serampang dua mata. Dia serampang dua mata sebenarnya. Kalau kita lihat 67.3 bilion bajet pembangunan ni, kalau kita dapati apa yang nak dibuat di sini adalah MRT 3 tu, dan juga landasan kereta api, jambatan, pelabuhan, dan juga pembinaan landasan berkembar elektrik. Kalau kita dapati bajet tertinggi YB adalah dalam sektor pengangkutan. Dan yang kedua adalah pendidikan, sekolah-sekolah, dan yang ketiga jalan raya dan sebagainya, dan yang ketiga adalah subsektor kesihatan. Jadi 3 perkara ni begitu penting sebenarnya. Tapi saya lihat macam ini sebenarnya. Saya lihat bila bajet pembangunan ditingkatkan, maka di situlah ruang peluang pekerjaan hidup. Maka di situlah rakyat Malaysia boleh memohon pekerjaan sebab ruang tu terbuka. Cuma bila saya lihat apa yang berlaku sebenarnya, Tuan Moderator, bila ruang pekerjaan terbuka, kerajaan perlu daripada sebelum ni juga saya telah buat penulisan, perlu pastikan bukannya isi pekerja asing. Inilah satu isu yang besar. Bila berlaku je kekosongan kat situ, kita mengharapkan rakyat Malaysia dapat, tiba-tiba dia dapat pekerja asing. Dan so pastilah kalau kita dapat, memanglah pekerja asing ni banyak memberikan sumbangan segi ekonomi negara. Tapi Tuan Moderator kita, kalau rakyat Malaysia dapat katakan RM3,000, kita bagi ekonomi pengadaan ekonomi ni, maka duit tu akan diberikan ataupun dibelanjakan kepada rakyat Malaysia. Beli dalam negara, beli barang dan sebagainya, dan orang yang beli barang tu bayar gaji pada pekerja dia pergi ke klinik dan sebagainya. Tapi kitaran ekonomi itu akan berkembang. Kalau daripada 300 bilion tu mungkin kitaran dia lebih besar daripada itu. Tapi bayangkanlah bila sampai kat pekerja asing duit tersebut, dia akan stop sebab 90% dihantar ke negara masing-masing. Saya ambil satu data pada tahun 2019 YB, sektor pembinaan 5 bilion setahun dihantar ke negara asal oleh pekerja. Jadi kat situ berlakulah duit tu dibawa keluar. Dan dalam keadaan rakyat Malaysia ni pada ketika agak sukar. Jadi kepentingnya bila projek pembangunan ni diumumkan, yang pertama ia membantu PKS, perusahaan kecil dan sederhana, sebab PKS ni mencipta 66% peluang pekerjaan dan menyumbang 38% KDNK negara.
Yang kedua, peluang pekerjaan tadi itu yang perlu diisi. Saya bagi satu contoh, saya boleh cerita sikit supaya rakyat Malaysia dapat tahu keadaan sebenar bila saya buat beberapa penyelidikan. Saya pernah buat penyelidikan di 2 tempat, satu di Pasar Borong, ada satu lagi di pekerja asing yang memotong rumput. Okey. Saya ambil pekerja asing memotong rumput ni, saya sembang dengan dia, saya nak tahu berapa pendapatan dia. Okey, dia ada kerja fix, sebulan gaji katanya 1,500. Lepas tu dia kata setiap petang dia pergi potong rumput dekat rumah A, rumah B sebagainya. Dan juga pada Sabtu, hari Ahad dia cuti. Full swing. 8 rumah, 9 rumah. Dia dah bagi angka-angka itu. Saya balik saya kira. Saya buat kiraan. Rupanya gaji dia 6-7 ribu YB. Saya kira 6-7 ribu gaji dia sebulan. Bermakna dekat situ menunjukkan betapa banyaknya dia peroleh angka tu sebab usaha dia tu sendiri. Dan saya pergi tanya dekat Pasar Borong, mengapa Menteri Wilayah nak pastikan bahawa tidak ada orang tempatan yang bekerja kat Pasar Borong. Dan mengapa saya tertanya-tanya, mengapa pekerja asing tak nak keluar daripada Pasar Borong? Mengapa? Mesti ada sebab. Rupanya saya dapat Pasar Borong ni lubuk emas. Tanya dia, panggil dia, sembang dengan beberapa orang. Sebab saya pergi lepas tutup je Pasar Borong tu, saya pergi sebab mereka masih ada jual ikan-ikan. Lepas tutup Pasar Borong ni, warga asing ni menjual ikan di luar, secara di sekitar Pasar Borong. Sekitar Pasar Borong. Saya tanya dia, okey, berapa pendapatan sehari? Dia kata, abang saya dapat 100 ke 100,500. Okey, katakanlah saya katakan dapat 100,500, kerja 20 hari lah, dapat 3,000 kan. Okey, tak apa, dah tahu dapat 3,000 tu. Okey, ini ikan ni macam mana? Oh, ikan ni pagi tadi dia kata bos kata ni ikan ni tak berapa elok sangat, jadi bagi free. Berapa you jual ikan ni boleh dapat? Dapat 100 lagi. 100 darab 20 dah 2,000. Tadi 3,000, 5,000 ringgit. 5,000 sebulan. Berapakah duit yang dibelanja di dalam negara? Ikan tak payah beli tadi. Ikan percuma. Dalam keadaan contohnya 10% yang tuan moderator, 500 dia belanja sebab mereka ni tinggal kebanyakannya percuma. Beli barang ramai-ramai. Tak ada mereka pergi makan kat Pizza Hut ke order ke kedai makanan ni, tak ada. Sebenarnya kebanyakan mereka dekat situlah ekonomi tu mengecil sebab duit tu berada dalam kelompok masing-masing. Harus diingat mereka juga ada kedai-kedai runcit masing-masing dan juga mereka ada perniagaan masing-masing. Mana duit tu berputar kat mereka dan akhirnya transfer ke negara asal. Rakyat Malaysia tidak dapat manfaatnya. So ini dia bajet pembangunan yang 67.3 bilion, pekerjaan dia amat penting, perlu beri kepada rakyat Malaysia. Jadi bagi pihak kerajaan mungkin kita harus sama-sama fikirkan bagaimana untuk kita menarik rakyat kita, bangsa kita untuk bekerja di sektor-sektor tertentu dalam sudut pembangunan tadi. Mungkin di Pasar Borong sebagaimana yang diberi contoh oleh Prof. Mungkin juga dari sudut pembinaan, bagaimana nak menyusun batu bata. Dari sudut mungkin pengait kelapa sawit tadi, kalau kita kata kebanyakannya orang-orang asing. Tapi kalau diletakkan di dalam posisi tertentu, insya-Allah rakyat kita mampu untuk mengisi ruang-ruang ini. Jadi saya kembali kepada yang berhormat. Okay? Sepanjang tempoh COVID-19 ni, kalau kita tengok institusi keluarga terjejas sangat teruk. Ada berlakunya kes-kes keganasan kepada wanita, kanak-kanak turut berleluasa. Jadi saya nak tanya pada pandangan YB, bagaimana kerajaan untuk menangani isu ini dan juga bagaimana juga mungkin ada nasihat daripada YB. Silakan. Okey. First, sebelum saya jawab soalan ini, saya ingin mungkin bersetujulah dengan Prof tadi berkaitan dengan konsultasi bersama rakyat. Sebenarnya untuk bajet kali ini, buat pertama kalilah dalam sejarah Malaysia, banyak cadangan diterima oleh kerajaan dan kerajaan sendiri turun padang. Kalau sebelum ni mungkin cadangan tu datang ke pejabat ataupun ke persekutuan, tapi kali ini kerajaan turun padang bersama dengan menteri dan pegawai sendiri untuk mendapatkan cadangan. Dan saya dapat maklumat bahawanya kita ada lebih kurang 15,000 cadangan. Saya pun hantar juga cadangan, Prof. Secara peribadi saya hantar juga khusus untuk wanita. Sebab itu yang saya buatlah tiap-tiap tahun pun. Jadi maknanya daripada 15,000 itu, maka yang terpilih adalah 500 cadangan selain daripada cadangan sedia ada daripada pihak kerajaan. Ini menunjukkan bahawasanya benar seperti yang saya cerita tadi, dalam konteks politik sekarang sudah ada konsultansi daripada bawah ke atas. Sebab itu bagi saya menerima suara-suara rakyat dan kita akan, insya-Allah, bila kerajaan proses suara rakyat itu dengan kaedah yang betul, menangani dengan cara betul, insya-Allah itu adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat lah.
Dan yang kedua, berkaitan dengan pekerja asing, sebenarnya ia memang sangat terkesanlah pada diri kita. Contohnya kalau dalam bidang kita berkaitan dengan wanita sendiri, sebab itu di Kelantan kita cuba wujudkan pekerjaan berkaitan dengan Halimatus Sa'diyah ni. Sebab kita dapati pekerjaan ini banyak dikuasai oleh orang asing. Sebab itu bila Prof sebut tadi tentang projek mega yang disebutkan tadi, projek mega ni sangat penting. Tetapi sistem sokongan untuk memastikan yang rakyat dapat manfaat daripada hasil pembangunan itu sebenarnya lebih penting untuk menyokong segala perancangan yang dibuat oleh kerajaan lah. Okey, seterusnya bila cerita tentang bajet berkaitan keluarga dengan wanita, di Malaysia sebenarnya bila saya buat kajian sikit lah, di Malaysia kita telah memulakan, kita panggil proses bajet gender. Gender based ni sejak daripada 2000 lah, Alhamdulillah. Sebelum tu mungkin kita ada isu lah dari sudut bagaimana belanjawan itu daripada perspektif gender. Kalau bermula daripada tahun 60-an lagi lah Prof, di mana gaji antara pekerja lelaki dan pekerja wanita, contohnya guru, tak sama. Masa tu tahun 60-an. Tetapi perjuangan mula berlakulah di pihak wanita dan akhirnya pada 2000 kita mula membincangkan soal gender budget lah dan mula diamalkan di Malaysia lah. Kenapa? Rakyat kena faham kenapa kita perlukan sangat kuota khusus untuk wanita. Sebab kadang-kadang bila saya pergi ke persidangan antarabangsa, saya selalu bercakap di peringkat antarabangsa dan kadang-kadang ahli parlimen lelaki dia kata, kenapa orang perempuan ni tak fight secara fair and square? Dia kata, kalau dapat bantuan, dapatlah bantuan secara fair and square. Kenapa mesti ada kuota? Di sini dia mereka ni kurang faham dari sudut bajet gender. Apa maksudnya bajet gender ni? Iaitu wanita ni dia ada perbezaan situasi, perbezaan keperluan, peranan, sumbangan dan juga apa kita kata tindak balas terhadap situasi. Oleh kerana itu, oleh kerana dia berbeza dengan lelaki, kita perlukan satu sistem sokongan khas untuk memastikan yang wanita ini dapat sejahtera dalam konteks pembangunan negara. Itu sangat penting. Dan apabila wanita ini kita dapat sokong secara baik, kita faham wanita ini mewakili hampir separuh penduduk Malaysia. Dan kita tengok kalau di peringkat IPT wanita ni yang paling besar. Tetapi bila di peringkat kerja, Prof tahulah sebagai pakar ekonomi kita mengalami penurunan sehingga 30% sumber modal insan wanita. Kenapa? Kerana tadi sistem sokongan. Sebab itu kita fahamlah dalam keadaan hari ini, dalam konteks keluarga dan wanita ini, kita boleh bahagikan wanita ini kepada, saya bahagikanlah Prof, kepada beberapa sasaran. Pertama kita tengok dari segi umur, kita ada belia wanis, kanak-kanak, remaja dan dewasa wanita. Saya lihat dalam bajet kali ini, isu belia wanis kadang-kadang ini saya bangkitkan juga dekat parlimen di mana isu belia wanis kadang-kadang tidak tidak di-highlightkan dan tidak diberi penekanan sebagaimana isu wanita dewasa, kanak-kanak dan keluarga. Ini kenapa mungkin bajetnya ini kita kata termasuk dalam belia. Tetapi kita faham kadang-kadang orang wanita ini untuk mendapatkan pengetahuan tentang kewangan, dia punya tahap tu tidak sama seperti lelaki. Akhirnya sepatutnya mereka mendapat peluang yang sama, oleh kerana kecekapan mungkin akhirnya mereka ni tak dapat kuota yang tu. Sebab itu kadang-kadang dalam keadaan tertentu kita perlukan kuota untuk wanita lah. Dan saya ada sebut dalam cadangan saya kepada Kementerian Kewangan dan Alhamdulillah kita dapat kuota khas untuk mikrokredit contohnya. Sebab sebenarnya kes ini real. Bila saya cek di peringkat pada peringkat awal PKP iaitu yang mana kerajaan mengeluarkan mikrokredit, wanita ni agak lambat sikit untuk, sebab bila keluar saja contoh subsidi upah, mikrokredit, moratorium dan sebagainya, kadang-kadang wanita ni dia cepat pergi kepada moratorium. Sebab apa? Sebab moratorium ni dia melalui SMS. Kadang-kadang dia orang tak perasan pun, dia pakai yes. Sedar-sedar dah tolak dah. Dan dia telefon, "Happy, kenapa tolak juga ni, bank ni tak achieve begini." Saya kata masa terima itu dekat SMS, jawab macam mana? Tak perasan. Dia berbeza dengan orang lelaki. Orang lelaki mungkin peka sikit dari sudut kewangan. Jadi perkara-perkara inilah yang kita kena nampak perlu dimasukkan dalam bajet juga. Jadi isu belia wanis ini saya tekankan sejak daripada dulu. Sebab belia wanis ni kita tengok ada yang bersama dengan keluarga, ada yang tidak bersama dengan keluarga. Contohnya macam isu pembahagian BPN. Kita ada isu dengan belia wanis. Di mana belia wanis yang sepatutnya mendapat BPN tapi tak dapat kerana
tidak update lagi maklumat mereka dan mereka ni dianggap sebagai di bawah jagaan keluarga. Sedangkan mereka ni duduk rumah sewa sendiri, bekerja sendiri dan terjejas juga pendapatan. Dan mereka ni tak dapat maklumat bagaimana nak tukar status dan sebagainya. Banyak aduan saya dapat. Seterusnya kita tengok dari segi profesi pula, kita ada wanita serumah dan wanita kerjaya. Dan kita nampak kerajaan telah membuat satu sistem sokongan, penambahan taska dan sebagainya kan. Sebab apa? Sebab wanita kalau nak keluar bekerja tu dia perlukan sistem sokongan yang baik, terutamanya benda-benda yang di rumah itu dapat dia settle. Sebab itu isu taska ni adalah isu besar bagi wanita. Jadi bagi setengah orang kadang-kadang dia kata wanita ni asyik-asyik taska, asyik-asyik taska. Menteri Kewangan pun sebut, dia kata itu wanita ada kan bagi cadangan pasal taska. Ya, wajib bagi kami. Sebab itu adalah peranan kami yang tidak dapat dipisahkan lah. Okey, dan seterusnya ada juga isu berkaitan dengan ibu tunggal, ibu tinggal. Dia lain Ibu tunggal kita kata secara rasminya dia berpisah dan dia didaftarkan sebagai ketua keluarga. Tetapi ibu tinggal, ketua keluarganya suami dia, tapi suami dia meninggalkan dia. Jadi banyak bantuan yang sepatutnya sampai kepada ibu tinggal ini tak dapat. Apatah lagi apabila ibu tinggal ni dalam proses mahkamah dan sebagainya. Jadi di sini saya nak menceritakan bahawasanya dalam bajet ini apabila kita meletakkan suatu bajet untuk wanita, sistem penyampaian adalah sangat penting. Sama ada mereka berada di bandar, apatah lagi di pedalaman. Bagaimana sistem penyampaian tu nak sampai? Sebab itu saya tertarik dengan ahli parlimen yang mencadangkan supaya digerakkan kembali pusat-pusat lokal di daerah seperti polis dan sebagainya untuk memberikan penyampaian kepada rakyat agar bantuan-bantuan prihatin penjana sampai kepada yang sepatutnya lah. Dan seterusnya saya nampak berkaitan dengan bajet, berkaitan dengan wanita ni juga kita sebenarnya ada isu dari sudut database. Database macam mana? Contohnya macam di Kelantan kita ada beberapa data lah selain daripada IKASI. So data ni kadang-kadang dia tidak selaras di antara satu sama lain. Dan data IKASI pula tidak selaras pula dengan SOCSO, KWSP, LHDN. Menyebabkan kadang-kadang kalau ada masalah kita kena telefon banyak tempat untuk memastikan bantuan dah dapat ke, tak dapat ke, jenis bantuan dan sebagainya. Dan kadang-kadang wanita tak tahu pun sepatutnya dia kena dapat. Saya ada banyak kes di mana wanita contohnya suami ataupun ayah dia meninggal, dia tak tahu pun dia ada wang KWSP. Sehingga kan bila wakil rakyat pergi, dulu suami kerja ke? Kerja. Bayangkan yang prihatin pun sama juga. Kerja dia kata. Lepas tu KWSP tak tahulah. Nak cerita reality. Jadi wakil rakyat ni kerja dia telefon KWSP. Itu adalah reality di peringkat rakyat. Jadi itu adalah isu wanita. Nampak macam isu sosial, tetapi dia boleh menjejaskan ekonomi dan pembangunan negara lah. Selain daripada itu, selain daripada kuota khas ni, sebenarnya saya ada minta dalam cadangan saya supaya kuota khas juga diwujudkan di peringkat penjana dan prihatin dan sebagainya untuk wanita. Tak perlu 50% tapi ikut bidang mungkin 10 ke 30%. Contohnya, saya ada baca satu artikel berkaitan dengan penjana di bidang pelancongan. Di mana di bidang pelancongan ni kebanyakan pekerja daripada atas termasuklah owner bisnes dalam bidang pelancongan terdiri daripada wanita. Tetapi yang mendapat manfaatnya tidak sepenuhnya dicapai oleh wanita kerana literasi kewangan dan literasi berkaitan dengan semasa itu. Jadi akhirnya kita nampak perlu juga ada kuota khas di peringkat prihatin penjana untuk wanita, sikit ataupun banyak ikut kategori. Sangat penting bagi bajet berkaitan dengan wanita. Itulah lebih kurang pada peringkat awal lah ni. Wabi Asmat, saya memang setuju berkenaan dengan wanita dengan taska tadi. Kat rumah saya pun ada juga menteri wanita saya. Dia dah fikir dah macam mana nak letak anak dia tahun depan. Kita lelaki, tak apalah tu, kita tengoklah nanti besok nak buka sekolah baru ini kita cari. Tapi dia dah fikir advance. Sehingga kan dia kata, bilalah klinik kesihatan ni nak ada taska ataupun kalau mungkin pasti ataupun tasti di dalam klinik kesihatan sendiri. Mungkin hospital-hospital dah ada, tetapi di pejabat-pejabat kerajaan tertentu belum ada. Terima kasih banyak menyuarakan hasrat gender budget in the house. Jadi sebenarnya untuk yang soalan seterusnya daripada Ain Humaira kepada Wabi Asma, bagaimana panel melihat isu yang dibangkitkan oleh MP PH mengenai ketidakadilan dana yang diperuntukkan kepada DUN dan Parlimen
kepada pembangkang dan kerajaan. Maknanya berlaku ketidakadilan peruntukan di DUN dan juga Parlimen. Silakan. Okey, saya ingat ini adalah hak milik kerajaan lah. Dulu ketika saya pembangkang juga, saya tidak mendapat peruntukan sepenuhnya lah daripada kerajaan. Namun begitu, walaupun saya tak dapat peruntukan daripada kerajaan, saya boleh mengusahakan saluran-saluran daripada kerajaan. Walaupun saya pembangkang, sama je. Contohnya, kalau ada isu berkaitan dengan suatu kementerian, ada isu berkaitan dengan sesuatu agensi, saya boleh menghubungi agensi direct untuk menguruskan bantuan dan sebagainya. Sebab kita adalah ahli parlimen. Maknanya dia tidak ada sekatan, cuma memerlukan kepada kreativiti. Namun begitu, selaku pernah menjadi pembangkang, saya rasa patut ada peruntukan secara adil kepada ahli-ahli parlimen, sama ada ADUN ataupun sama ada Dewan Rakyat ataupun di Dewan Negara. Cuma portionnya itu terpulanglah kepada pihak kerajaan untuk menentukan keperluannya. Mungkin sekarang saya percaya dah ada peruntukan kepada pembangkang, tetapi mungkin dia nak sama nilai. Itu saya tak boleh nak banyak komen lah. Mungkin bila berlaku dalam parlimen besok barulah kita boleh komen. Jadi sebenarnya banyak soalan ditimbulkan, tetapi lebih kepada KWSP. InsyaAllah KWSP kita akan bincangkan dalam bicara harakah mungkin minggu depan ataupun 2 minggu lagi. Sebab hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan bajet, insyaAllah. Jadi seterusnya kepada Prof. Dr. Anwar, berkenaan dengan agenda memperkasakan ekonomi Bumiputera. Apakah dalam bajet ni kita tengok ekonomi Bumiputera ni adakah ianya terjamin ataupun bagaimana dengan kedudukan bukan Bumiputera? Silakan, Doktor. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Bagi menjawab soalan tersebut, saya sebenarnya beberapa hari lepas ada menulis di dalam surat khabar berkaitan dengan inisiatif kerajaan dalam membantu tidak kira Bumiputera ataupun bukan Bumiputera. Pertama sekali, kalau kita tengok cash transfer yang saya sebut tadi kan, ada banyak cash transfer yang saya sebut tadi tu, dan rata-rata semua cash transfer yang saya sebut tadi tu, bantuan bulanan kebajikan sebagai BPR dan juga bantuan petani, peladang dan nelayan, semua cash transfer ni melibatkan semua rakyat, sama ada Bumiputera ataupun bukan Bumiputera, semuanya melibatkan semua rakyat. Tapi dalam konteks lebih detail sebenarnya, kalau kita lihat apa yang kerajaan umumkan semasa pelanjauan tempoh hari, adalah berlaku satu peningkatan daripada bajet untuk Bumiputera tahun lepas, iaitu pada tahun ini bajetnya 11.1 bilion ringgit, lebih tinggi 3.1 bilion daripada tahun lepas, iaitu sekitar 28% lebih tinggi daripada tahun lepas. Dan juga kenapa perkara ini berlaku sebenarnya, Tuan Moderator, sebab kalau kita lihat, selain kita sekejap lagi saya akan cerita inisiatif kerajaan, tapi kalau kita lihat data-data yang menunjukkan bahawa walaupun pandemik COVID ni melibatkan Bumiputera dan bukan Bumiputera, dua-dua terkesan dengan pandemik ni. Cuma dari segi keadaan semasa pada pandemik itu, angka-angka ni menunjukkan bahawa Bumiputera tidak mencapai sebagaimana bukan Bumiputera. Saya bagi satu contoh, equity Bumiputera. Equity Bumiputera pada ketika ni berada pada tahap yang antara terendah, iaitu 16.2% sahaja. 16.2% sahaja. Kalau kita ambil 9 tahun lepas, 2011, 23%. Kalau kita ambil hampir 20 tahun dulu, 1990, lebih tinggi daripada sekarang, iaitu 19.3%. So dalam keadaan 20 tahun berlalu, equity Bumiputera itu merosot. Nombor satu. Yang nombor dua, kita ambil kira kemiskinan Bumiputera. Yang paling tinggi sebenarnya kemiskinan Bumiputera itu 7.2% jika dibandingkan dengan kaum Cina 1.4% dan kaum India 4.8%. Dan pendapatan bulanan Bumiputera pun lebih rendah daripada bukan Bumiputera, dan simpanan pun, walaupun saya tidak data, tapi saya menjangkakan simpanan pun berkemungkinan bahawa simpanan Bumiputera pun tidak begitu banyak. Disebabkan oleh situasi yang terjadi ini, menyebabkan keadaan tu lebih tertekan ataupun terdesak kepada Bumiputera. Dan dia sebenarnya tertekan pada dua-dua, cuma dia lebih terkesan sebab dia berada dalam situasi lebih ke bawah. Dia lebih bawah daripada keadaan yang ada. Sebab itulah kerajaan memperuntukkan 28% lebih tinggi daripada tahun lepas. Terutamanya apa yang kerajaan nak tengok, saya tengok fokus dia pada pendidikan, dan yang kedua pada kesihatan, bukan untuk Bumiputera ni, pada keusahawanan. Sebab
pendidikan tu penting. Mengapa pendidikan tu penting? Pada ketika ini kita nak perlu lahirkan lebih banyak digital ekonomi, supaya kaum Bumiputera tidak ketinggalan dari segi digital ekonomi itu sendiri. Yang kedua, konteks yang saya sebut tadi, usahawan Bumiputera, disebabkan oleh pendapatan berkurangan dan juga simpanan tu tidak sampai pada certain level. Bila berlaku pandemik tu, maka simpanan tu terjejas sebenarnya. Maka pada ketika kerajaan perlu membantu banyak dana-dana yang diperuntukkan. Contohnya tadi pendidikan 6.5 bilion yang diberikan kepada untuk fokus pada UiTM dan MARA lah, YB YB daripada UiTM. So diberikan 6.5 bilion dan juga 4.6 bilion kepada usahawan Bumiputera yang terjejas, PKS sendiri, dan juga macam mana nak bawa usahawan Bumiputera ni untuk lebih terdedah kepada bisnes online. Sekarang kita berkata tentang online business, dan juga konsep gig ekonomi, macam mana pekerja pelbagaian pekerja dan juga usahawan-usahawan muda Bumiputera. Dan ini tidaklah, dan juga 2 bilion untuk membayari PKS Bumiputera yang terjejas teruk. Yang seterusnya, ada satu inisiatif lain yang kerajaan lihat juga untuk Bumiputera, sebab equity Bumiputera 16.2%. Sebahagiannya berkaitan juga dengan hartanah sebenarnya, pegangan hartanah itu. So kerajaan juga memberikan fokus kepada meningkatkan pegangan Bumiputera dalam sektor hartanah, iaitu melalui pelaburan hartanah Berhad untuk membantu contohnya reserve Melayu, dan juga bagaimana nak membantu mereka menjana pendapatan daripada tanah-tanah reserve Melayu untuk masyarakat Bumiputera itu sendiri. So tetapi secara keseluruhannya bajet ini untuk kedua-dua pihak, Bumiputera dan bukan Bumiputera. Namun sebab apa ada sebahagian bajet itu diperuntukkan pada Bumiputera, 11 bilion tu adalah disebabkan oleh level tu tak sama. So perlu angkat dia lebih sedikit sebab level dia tidak sama. Lebih lagi pada ketika pandemik COVID itu sendiri. Kedua-dua Bumiputera dan bukan Bumiputera sememangnya terkesan, tetapi apabila melihat data yang ada pada kerajaan, keperluan harus diberi lebih kepada Bumiputera. InsyaAllah itu mungkin kita boleh sama-sama nilai sendiri. Tapi dalam pada ini saya sebenarnya tertarik dengan beberapa cadangan. Sebagai contohnya daripada HDR Widat, bila peluang pekerjaan diwujudkan, moga rakyat Malaysia yang akan mengisi ruang pekerjaan tersebut. Maknanya kalau ada ruang pekerjaan lepas ni, diutamakan kepada warga negara. Begitu juga dengan sistem penyampaian bajet, hendaklah diperhalusi dan biar sampai kepada keseluruhannya. Dan daripada Abdul Karim Bat Sharif, mungkin tiba masa kita kaji ehwal kuota peruntukan kepada ADUN. Sebaliknya, agensi khusus urus kebajikan, tugas YB hanya hubungkan keperluan rakyat. Setuju dengan kaedah yang ada sekarang. Ini apa yang dimaksudkan ni mungkin kita boleh olah semula. Jadi untuk yang soalan yang seterusnya kepada YB Asma, sebagai seorang senator, apa nasihat YB kepada seluruh ahli Dewan Rakyat daripada Dewan Negara, menasihatkan ahli Dewan Rakyat supaya tidak mempolitikkan isu-isu ataupun perbahasan RUU perbekalan pada kali ini. Silakan. Okey. Ada masa sikit saya jawab sikit pasal yang nature tugas ADUN wakil rakyat tadi. Silakan. Sebenarnya secara idealnya kami sendiri pun dekat Dewan Wakil Rakyat ni ingin bertugas secara hakiki saja. Sebab asalnya tugas kami adalah pembuat polisi, penggubal undang-undang. Tapi bila saya baca artikel di peringkat antarabangsa pun, isu-isu di Australia, di mana-mana negara pun, sebenarnya isu yang paling utama adalah rakyat nak melihat bahawa perkhidmatan tu sampai kepada dia. Sebab itu walaupun kita kata sepatutnya ADUN ni bekerja macam ni, tapi bila turun pada rakyat dia tak jadi macam tu. Memang jadi seperti, sebab itu adalah nature di peringkat mana-mana pun. Constituency services. Itu lebih utama daripada kerja dalam dewan tu sendirilah. Okey, mungkin sedikit nasihat saya lah kepada ahli Dewan Rakyat kan. Sebenarnya saya di Dewan Negara, cara kita berbahas lain. Kita lebih ilmiah, kita lebih berfakta, dan kita pula cara kita disusun juga tidak sama. Kita ni tidak disusun pembangkang dan kerajaan. Kami disusun ikut senioriti dan ikut negeri. Macam saya duduk di sebelah saya di AP daripada Perak sebab dia wakil Perak. Sebelah saya di sini adalah wakil daripada MCA sebab dia wakil Johor. Di belakang pula ada PKR. Kalau kira tu, kalau di Dewan Rakyat tu habis gaya dah tu. Kalau pacing lah tu. Tapi di peringkat kita di Dewan Negara, sebab kita adalah upper house,
Jadi kita banyak melihat kepada cadangan-cadangan untuk membantu negara dan juga melihat polisi secara lebih detail berbanding dengan Dewan Rakyat. Namun begitu, tidak adil bagi saya untuk mengadili Dewan Rakyat. Sebab gini, Dewan Rakyat ni dia adalah suara rakyat yang dipilih oleh rakyat. Jadi itulah suara rakyat. Kami Dewan Negara dipilih di peringkat Dewan Undangan Negeri. Pilih juga kami. Sebab kami ada setengah lantikan agung. Lantikan agung dia punya akad sumpah lain. Lantikan negeri kami dipilih. Sort of macam pilihan raya, tapi pilihan raya di peringkat DUN. Jadi cara kami bersuara tak sama kerana kami adalah pilihan, dan dalam apa kita kata, dalam perlembagaan tersebut untuk menjadi senator dia kena ada certain of professionalism. Dia macam tu. Sebab itu saya teringat kepada ahli parlimen yang lama. Satu-satunya ahli parlimen PAS yang ketika itu dapat masuk ke Dewan Rakyat, Pak Niloh. Siapa ingat dulu Jadi Pak Niloh ni satu ketika bila dia bahas, dia geram, dia cakap dalam bahasa Kelantan. Macam saya kadang-kadang berbahas dalam bahasa Kelantan. Sebab wakil negeri dia bercakap dalam bahasa Kelantan. Orang pun kata YB kena bercakap dalam bahasa Malaysia supaya orang lain boleh faham. Dia kata itu Dewan Bahasa dan Pustaka, bukan Dewan Rakyat. Nampak tak? Sekarang saya boleh menasihati, tetapi sebenarnya mereka yang lebih memahami dan mereka mewakili rakyat. Dan mungkin juga rakyat di luar sana juga kena faham. Di dalam keadaan Dewan Rakyat ni dia ada politik dia ada strategi dia. Contoh, ada satu ahli parlimen dalam Dewan Rakyat. Bila saya jumpa, saya kata, YB, kenapa YB ni orang bila nak start je orang tu berbahas, YB dah tanya soalan. Kenapa? Kan pelik tak? Orang tu tak berbahas lagi. Sebab kalau Dewan Negara, orang ni bahas 20 minit pun kita tak kacau. Kadang-kadang kita tak setuju pun kita boleh diam, lepas tu kita senyum, lepas tu kita dia macam tu. Ada bahasa-bahasi kita di Dewan Negara ni. Ada cara. Tapi di Dewan Rakyat, saya kata kenapa orang tu tak berbahas? YB bangun tanya dah. Dia kata tak boleh. Bukan saya tanya untuk saya, sebab rakyat kata saya ni tak berbunyi suara dalam Dewan. Oh, jadi maknanya rakyat ni kena faham 2-3 lapis apa yang berlaku dalam Dewan Rakyat. Dan juga di luar Dewan. Orang tak faham kerja kita. Kita macam saya di Dewan Negara, boleh saya kata 40% kerja kita dalam Dewan, tapi sebenarnya politik kita di luar tu 60% menentukan kerjaya kita dan suara rakyat ni dapat didengari. 60% kat luar ni kita kena main lagi. Begitu juga berlaku Dewan Rakyat. Sebab itu jadi kita sambung ke senatorship ke mana? tu kita tahu lah tu. Tapi maknanya di sini rakyat ni dia kena faham juga keadaan di Dewan Rakyat. Dan dalam masa yang sama, tidak salah dia memilih wakil dialah yang kena bersuara kepada wakil dia tu sendiri. Dan dalam masa yang sama kita cuba check and balance di antara satu sama lain lah. Jadi insya-Allah semoga didengari hasrat saya untuk disambungnya senatorship. Sebab kita tengok dari segi fakta semua yang dibahaskan, alhamdulillah. Rasa kita puas hati dengan YB Aspak. Jadi mungkin ini soalan penggulungan, soalan terakhir. Kita dah 10.30. Mungkin boleh kita berikan rumusan 3 minit daripada Prof dan 3 minit daripada YB. Saya rasa mungkin YB boleh start dulu sebab mikrofon dengan YB. Silakan YB. Betul-betul. Okey. Jadi terakhirnya saya ingat bajet ini bukanlah yang kata bajet sempurna. Setiap bajet ada kelemahan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan yang tersendirilah. Namun begitu kita buat adjustment agar dapat disesuaikan di peringkat rakyat dan kita dah capai matlamat kita. Namun begitu saya tertarik dengan para 214 dalam belanjawan itu, iaitu kerajaan memfokuskan untuk ketahanan ekonomi, kerajaan memfokuskan kepada CSR JLC supaya nak memberikan contoh yang baik kepada company-company. Dan kerajaan juga nak gembelengkan JLC, peranan JLC, dalam masa yang sama peranan NGO, dan satu lagi saya tak sebut iaitu social enterprise. Social enterprise ni sangat penting. Di Malaysia, social entrepreneur ni masih tak ramai. Mungkin lebih arif lah sebab bidang ekonomi. Saya dapati tak ramai. Sedangkan social entrepreneur ni dia adalah, saya gunakan dalam bahasa simple, daripada rakyat kepada rakyat. Dia macam mana kita membangunkan keusahawanan untuk menyelesaikan isu-isu rakyat. Dan ada banyak peruntukan kerajaan. Namun begitu, Malaysia masih lagi rendah dari segi statistik, dari segi penyertaan. Oleh kerana itu, kita nampak
ada satu usaha di peringkat kerajaan untuk fokus apa dia, bukan saja usaha daripada kerajaan, tetapi memerlukan usaha juga daripada pelbagai pihak untuk menjayakan apa dia, pembangunan kali ini dan juga ekonomi kali ini, terutama dalam menghadapi COVID-19 itu sendirilah. Jadi itulah antara perkara yang saya rasa perlu ditekankan. Dan yang kedua, bila cakap dari rakyat untuk rakyat, saya rasa sangat penting juga kita fokus, dan kerajaan pun letak dalam bajet yang besar juga berkaitan dengan wakaf. Saya sangat teringin untuk melihat wakaf ini mengembang bukan saja di bawah halewa Islam, tapi kita dah nampak di bawah KASA oleh Datuk Menteri kita, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, iaitu Kementerian Air dan Sekitar, di mana dia mewujudkan wakaf air, betul tak? Dan baru ni dalam persidangan baru ni pun saya cadangkan kepada Menteri Kewangan wakaf angin frekuensi untuk tujuan apa dia? Untuk tujuan jaringan internet yang laju. Dia boleh buat wakaf. Jadi saya sangat suka untuk melihat dalam proses akan datang supaya wakaf ini menjadi signifikan dalam pendapatan kas negara. Sebab saya tanya, contohnya setengah negeri macam di Johor sangat aktif wakaf. Dia ada Yayasan Johor kan, Warkop. Saya tanya, banyak-banyak awak punya aktiviti ni pembangunan mesti selaras dengan pembangunan Johor. Saya tanya dia lah, CEO dia. Dia kata, ya betul YB. Saya nak tahu berapa wakaf awak ni mewakili pendapatan, menyumbang pendapatan kepada negeri Johor. Dia pun termenung, tak pernah terfikir. Saya kata saya tak erti ekonomi, tapi saya tahu satu ketika kita perlu nyatakan dari segi peratusan berapa sumbangan wakaf untuk pembangunan negara. Kalau mungkin Prof boleh ulas dari sudut akademik ekonomi, itu sesuatu yang lebih bagus. Tapi yang paling pentingnya kita nak adalah usaha bersama dari rakyat kepada rakyat. Itu sangat dipentingkan. Dalam Islam, kerajaan kena kaya, rakyat kena kaya, dan pihak ketiga juga kena kaya. Barulah sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sistem wakaf yang kita perlu perkasakan. Saya sebenarnya bila sebut pasal wakaf, saya ada agenda. Maksudnya kalau kita kata agenda untuk hospital wakaf sebenarnya. Kertas kerja semua dah ada, tinggal lagi kalau ada yang ada ruang untuk kita berdiskusi, insya-Allah kita boleh sama-sama bincangkan bagaimana untuk mewujudkan hospital wakaf, insya-Allah. Jadi seterusnya penggulungan daripada Prof, silakan Prof. Terima kasih Tuan Moderator. Alhamdulillah kurang lebih 1 jam lebih kita berdiskusi dan saya boleh simpulkan di sini YB dan Tuan Moderator. Yang pertama sekali, kita tidak boleh memastikan bahawa bajet ni adalah sempurna dan dapat memuaskan hati semua pihak. Tidak ada bajet yang boleh memuaskan hati semua pihak. Tentu ada yang mendapat manfaat dan mungkin ada yang tertinggal, tapi disebabkan itulah saya sebut tadi konsultansi yang telah berlaku untuk melihat semula mereka-mereka yang tertinggal ni. Dan kita pun dengan teknologi ni maklumat sampai lebih pantas melalui netizen sampai information itu bagus sebenarnya untuk kita tengok apakah sebenarnya yang diinginkan oleh rakyat itu sendiri, supaya apa yang ingin dilaksanakan oleh kerajaan itu adalah selari dengan aspirasi dan juga apa yang nak diperlukan oleh rakyat. Dan saya suka untuk mengakhiri saya punya kata-kata pada ini sebagaimana yang saya tulis dalam surat khabar baru ni. Janganlah kerana marahkan nyamuk habis kelambu dibakar. Jadi makna bukan hanya beberapa perkara kecil atau mungkin pada setengah pihak perkara itu besar, tapi kita telah diambil kira sebenarnya. Telah diambil kira dalam diskusi dan saya percaya akan ada beberapa pengumuman akan dibuat, saya yakin akan ada, dan juga penggulungan sendiri untuk memberikan penambahbaikan, dan perkara itu boleh diatasi dengan harapan bajet boleh diluluskan Tuan Moderator. Sebab kira-kira bajet tidak diluluskan, kita akan berhadapan dengan satu lagi krisis. Satu krisis dan dia akan berbalik semula kepada beberapa perkara yang akan menyebabkan berlakunya ketidaktentuan dalam negara kita disebabkan oleh bajet itu tidak diluluskan. Saya rasa boleh dikompromi luluskan bajet dengan penambahbaikan itu sendiri. Jadi saya rasa nasihat terbaik untuk ahli Dewan Rakyat, luluskan bajet. Nasihat terbaik untuk ahli-ahli Dewan Rakyat, luluskan bajet. Kerana kalau siapa yang menentang untuk meluluskan bajet adalah pengkhianat kepada rakyat. Ini cukup besar impak dia. Mungkin bulan 1, bulan 2, kalau bajet tak diluluskan, bulan 1, bulan 2, rakyat ataupun kaki tangan awam tak dapat gaji, tuan-tuan. Ingat, cuba semak balik, tengok balik hari pengundian lepas ni, kita tengok seorang per seorang. Siapa yang tidak menyokong bajet, keluarkan dia dari Dewan Rakyat selepas ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, nampaknya masa sangat menghambat kita, mencemburui kita. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan, penonton dan pendengar di alam maya. InsyaAllah kita ketemu lagi. Kepada kedua ahli panel, tahniah penyampaian yang saya kira santai tetapi mudah untuk kita faham. Walaupun kadang-kadang angka tambah tolak tu mungkin
lebih dipahami oleh orang-orang berangka. Dan kepada tim produksi Harakah Siri ini, saya mengucapkan tahniah, terima kasih kepada semua. Dan sebelum ini rekod live kita sekitar 60,000, tapi malam ini saya belum dapat lagi data dia, tapi insya-Allah mungkin lebih 60,000 live. Sebagai penutup, saya suka tinggalkan tuan-tuan untuk sama-sama kita fikirkan akan peringatan daripada Allah Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulul amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal bil yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Tuan-tuan ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yakni Muhammad SAW, dan ulil amri yang memegang kuasa di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeza pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Al-Quran, kembalikah kepada Allah, yakni Al-Quran dan Rasul, sunnah Nabi SAW. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. An-Nisa ayat yang ke-59. Tuan-tuan yang rahmati Allah, apabila ada perselisihan, kembali kepada Al-Quran. Begitu juga dalam menguruskan ekonomi negara. Sebagaimana dalam surah Yusuf, pelbagai inisiatif yang telah dibentangkan oleh Allah Ta'ala untuk kita menyelesaikan masalah ekonomi yang kita sedang hadapi sekarang ini, insyaAllah. Jadi, sehingga kita bertemu lagi tuan-tuan dalam bicara Harakah Siri yang seterusnya, insyaAllah kita akan bersama dengan Datuk Seri Tuan Guru Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri di Kementerian Alam Sekitar dan Air pada 25 November ini. InsyaAllah tuan-tuan sama-sama kita nantikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.